ringkasan daripada hasil tugasan saya mengenai isu-isu atau masalah rumah tangga yang sering tular di Malaysia. Apabila disebut sahaja mengenai istilah perkahwinan, hampir kesemua individu yang telah menjalani perkahwinan menginginkan hubungan mereka kekal sehingga akhir hayat. Permasalahan atau konflik rumah tangga merupakan satu isu yang sudah lama wujud dan sering diperkatakan dalam kalangan masyarakat. Konflik rumah tangga adalah suatu perkara yang sering melanda dan berlaku dalam kehidupan berumah tangga. Haliza Syukur telah menyatakan bahawa krisis atau konflik rumah tangga ini merupakan satu keadaan yang tidak tenteram atau tidak stabil yang berlaku di dalam sesebuah rumah tangga akibat daripada beberapa faktor yang tertentu yang akhirnya boleh membawa kepada isu berlakunya perceraian. Perceraian boleh membawa maksud kepada putusnya hubungan di antara suami dan isteri. Menurut Abdul Latif Muda, penceraian bermaksud membuka ikatan perkahwinan dengan melafazkan perkataan talak atau cerai atau seumpama dengannya. Dalam arti kata yang lain, perceraian ialah merupakan satu perpisahan antara seorang suami dengan seorang isteri. Selalunya digunakan untuk menyelesaikan isu kemelut dalam rumah tangga. Hal ini kerana pada masa ini perceraian merupakan satu solusi yang sering digunakan oleh golongan yang sudah berkahwin ketika mereka mengalami konflik isu rumah tangga. Namun begitu, penceraian adalah amat tidak digalakkan dan merupakan langkah terakhir penyelesaian konflik sekiranya kesemua langkah penyelesaian diambil adalah gagal. Salah satu faktor yang menyumbang kepada berlakunya bibit-bibit perceraian rumah tangga dalam masyarakat ialah dengan wujudnya perasaan cemburu pasangan yang berlebihan. Fenomena ini menjadi lebih kronik apabila pihak suami atau isteri tidak mengambil inisiatif untuk menjaga batas dan bebas dalam pergaulan mereka sewaktu keluar bekerja kerana boleh mengakibatkan berlakunya perceraian. Selain itu, penyalahgunaan kecanggihan ICT seperti penggunaan Facebook kini dikenal pasti sebagai salah satu punca timbulnya beberapa kes perceraian. Menurut Peguam Syari'i daripada Jabatan Batuan Guaman, Muhammad Zamri Abdul Aziz menjelaskan bahawa perbuatan menendahkan hal berkaitan rumah tangga di laman sosial seperti Facebook bukan sahaja memalukan pihak lain tetapi menjadi punca yang mampu menjurus kepada keruntuhan perkahwinan. Selain daripada itu, aplikasi seperti WhatsApp kini menjadi platform bagi pasangan muda meluahkan perasaan marah apabila berhadapan dengan konflik rumah tangga. Implikasinya, teknologi yang semakin berkembang ini turut menjadi faktor yang menyumbang kepada pembentukan konflik adalah isu rumah tangga. Di samping itu juga, perceraian turut berlaku ekoran sebab-sebab yang remeh dan sukar diterima di akal seperti tiada keserasian, berbeza fahaman politik, suami keluar bekerja tidak tentu masa, pasangan yang terlalu cerewet dan sebagainya. Kebiasaannya, masalah-masalah ini muncul kerana wujudnya perasaan dendam dan marah yang menyebabkan berlakunya pertengkaran dan pertelingkahan. Penyelesaian masalah rumah tangga secara ringkasnya dapat dibahagikan kepada 3 peringkat. Pada peringkat pertama, penyelesaian lebih kepada bentuk pada pencegahan sebelum berlakunya masalah atau krisis rumah tangga. Ianya tertumpu kepada aspek pengajaran dan pendidikan untuk membantu memberikan panduan kepada pasangan yang akan berumah tangga. Pada peringkat ini, setiap pasangan akan diberikan pendedahan kepada ilmu pengetahuan serta kemahiran dalam mendalami rumah tangga. Antaranya ialah dengan kursus perkahwinan dan ketubah nikah yang telah dianjurkan oleh Jabatan Agama Islam. Selain itu, penyelesaian masalah rumah tangga pada peringkat kedua boleh dibahagikan kepada 2 bentuk iaitu penyelesaian yang boleh diselesaikan di peringkat suami isteri sahaja dan penyelesaian yang akan melibatkan bantuan orang tengah. Menurut Haliza Syukur, Hasni Zam Hashim dan Intan Nadia Gulam Khan, jalan terakhir seperti perceraian akan diambil setelah pelbagai ikhtiar gagal dibuat untuk mengatasi masalah tersebut. Penyelesaian masalah rumah tangga bagi peringkat yang ketiga ialah dengan menggunakan satu kaedah diagnostik analisis fungsi di mana ini merupakan salah satu kaedah yang agak kukuh dalam mencari punca-punca permasalahan keluarga. Ini merupakan satu kaedah yang diperkenalkan oleh behavioristic family therapy, terapi keluarga berpendekatan behavioristik dalam mencari punca dan cara permasalahan keluarga itu berlaku. Dengan kaedah ini, ia memerlukan ahli keluarga yang memiliki beberapa kemahiran tertentu
seperti dapat menilai sesuatu permasalahan yang dihadapi dengan menilai bentuk sesuatu tingkah laku yang dikatakan bermasalah dan memberi perinci secara lebih objektif terhadap tingkah laku yang bermasalah itu. Sebenarnya, masalah suami isteri merupakan perkara yang lumrah berlaku di dalam rumah tangga walau bagaimanapun mesra sekali hubungan mereka. Oleh itu, pasangan suami isteri mestilah bersama-sama mencari jalan penyelesaian di atas sebarang permasalahan yang timbul. Mereka hendaklah sentiasa saling memberi dan boleh menerima pandangan atau pendapat antara satu sama lain supaya dapat mengelakkan pertelikahan berlaku dalam rumah tangga. Apabila kedua-dua belah pihak boleh menyelami emosi pasangan masing-masing, maka akan tercetuslah suasana yang lebih harmoni dan bertambah suasana kasih sayang.